Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Aizat bin Mak Nasir, Guru Cemerlang Perniagaan daripada Sekolah Menengah Agama Irsyadiah. Hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan bab 2, tingkatan 5, iaitu pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Sebelum saya meneruskan pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita saksikan satu tayangan video. Dalam hidup, perlu ada passion. Bila kita buat sesuatu dengan passion, it will show in our work. I live my life with passion in everything I do. Dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam kehidupan. And it's all about time. Currently, I am a doctor in a government institution. I'm very happy there, tapi saya memang minat entrepreneurship sejak bangku sekolah lagi. And one of the things that I'm very passionate about are quality watches. Pengalaman saya dengan jam tangan secara serius dah lebih 15 tahun. Bermula dengan watch clubs where we meet to share our collections and appreciate their quality. Selepas ada pengalaman, saya jadi part-time appraiser. Orang nak jual atau beli jam tangan, mereka bawa kepada saya. Dan saya akan teliti jam tersebut, do my study, do my research, and then I can tell them how much the watch is worth. I always wanted to design and create a Malaysian watch with distinctive Malaysian elements, adopting the amazing Swiss watchmanship. Dan dalam tahun 2015, saya dapat tubuhkan Masao Jewellery. Saya mengumpul jam tangan sejak umur 16 tahun. I love the craftsmanship that goes into every watch, especially the mechanical watches with complications. Balancing my work and business is not easy. Saya pastikan cukup masa ditumpukan pada syarikat and at the same time mengikut jadual kerja di klinik. Kedua-dua bidang ni saya minat. Watches are astonishingly fascinating. Bayangkan kita ambil sebuah sports car and shrink it to fit our wrist. That is what quality watchmaking is. Setiap rekaan jam tangan kami adalah idea saya sendiri. Pada mulanya saya akan buat preliminary sketches, share dengan beberapa kenalan mana yang kami rasa ada potential. Kita akan work on that design. Saya terlibat dalam setiap peringkat, from reka bentuk, technical, even the material to make sure that they are of the highest quality dan juga syariah compliant at the same time. Setiap reka bentuk saya buat dalam limited edition untuk memastikan exclusivity dan mencerminkan nilai setiap jam keluaran Masao Jewellery. Saya perlukan dana untuk R&D, and to be honest, to enter the Swiss watch industry is not easy and definitely not cheap. Sebab itu saya mohon program Superb kerana saya percaya ia adalah platform terbaik bagi Masao Jewellery. Saya berjaya yakinkan teraju kerana market memang ada and we have exclusive waiting clienteles. Kami juga merupakan syarikat Bumi Putra pertama dalam industri jam tangan bernilai tinggi dan juga dengan Swiss made certification, and this alone is a history for us. Bila sesuatu benda datang dari jiwa, people will know and people can relate to us. Sebagai usahawan, kita kena cari apa yang sparks our interest and spark our passion, then work on that. Bila kita buat something that we are passionate about, time disappears. Siang, malam, pagi, petang, letih tapi puas. Follow your passion, follow your dream. There will be obstacles and challenges. You may have to sacrifice a lot, but it will be worth it, every second of it. Okey, baik anak-anak pelajar sekalian, video yang ditayangkan sebentar tadi merupakan satu pattern ataupun reka bentuk yang dihasilkan atau reka bentuk jam yang dihasilkan oleh seorang doktor perubatan, dan akhirnya sumber fizikal pun terlibat sama, iaitu berkaitan dengan produk siap, iaitu penghasilan satu jam yang menggunakan ciri-ciri kemelayuan dan Malaysia. Sekarang kita pergi kepada tujuan mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Yang pertama, untuk memastikan semua jenis sumber fizikal dalam keadaan yang selamat. Ini tujuan yang paling utama. Sebab apa? Apabila kita menggunakan sesuatu sumber fizikal, kita perlu pastikan bahawa keadaan sumber fizikal itu selamat untuk kita gunakan. Yang seterusnya, boleh digunakan dengan baik. Ini bertujuan memastikan setiap sumber fizikal, sebagai contoh komputer yang kita gunakan ataupun sebarang peralatan yang kita gunakan, ia boleh berfungsi dan boleh memberi manfaat dengan baik, dan seterusnya adalah berfungsi dengan baik. Ini pun tujuan yang paling penting di dalam mengurus sumber fizikal.
Okay, apabila kita melihat kepada gambar yang dipaparkan ini, ia merupakan gambar satu bilik di sebuah hotel di mana sumber fizikal yang ada di sini kalau kita tengok ada seperti katil, tilam dan sebagainya. So di sini kita melihat bahawa ia merujuk pada bangunan dan kemudahan. Bangunan ini merujuk pada kita panggil sebagai hotel yang kita tidur dan kemudahan itu apa yang disediakan di dalam hotel tersebut. Yang pertama, bangunan merupakan tempat menjalankan operasi perniagaan. So, operasi perniagaan di sini kita jalankan dari aspek pelancongan. Yang seterusnya, kemudahan merupakan kelengkapan infrastruktur yang boleh membantu pengurusan perniagaan. So, terdapat pelbagai kemudahan di sesebuah hotel yang kita inap. Seterusnya, keadaan bangunan yang selamat dan lengkap membantu menjamin kelancaran perniagaan. Bangunan yang kita beroperasi, pastikan bangunan itu selamat untuk digunakan. Seterusnya adalah jenis sumber fizikal yang kedua, iaitu kilang dan mesin. Kilang adalah tempat memproses bahan mentah kepada produk siap. Ini kita tengok kepada connection ataupun hubungan di mana dalam penghasilan sesuatu produk yang berkualiti, kilang dan mesin juga perlu berkualiti. Seterusnya, mesin merupakan jentera memproses bahan mentah dan penyelenggaraan kilang dan mesin penting untuk pengeluaran efektif bagi perniagaan yang mengeluarkan barang siap. Di sini kita lihat apa prosedur yang perlu kita patuhi iaitu penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Seterusnya adalah jenis sumber fizikal yang seterusnya adalah peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Ramai pelajar ada confused berkaitan peralatan teknologi maklumat komunikasi adakah di bawah sumber teknologi. Sebenarnya bukan. Dia adalah di bawah sumber fizikal iaitu di bawah peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Peralatan teknologi perlu diurus dengan baik. Okay, ini sangat-sangat penting kerana keselamatan sistem dan sebagainya kita perlu urus dengan baik. Antaranya ialah telefon, komputer, mesin cetak dan telefon pintar, membantu mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan. Dan kita dah maklum bahawa bila kita bercerita berkaitan dengan ICT, ia membantu memudahkan urusan semua orang dalam perniagaan. Seterusnya adalah berkaitan dengan stok. Barang siap atau barang dagangan yang sedia untuk dijual dalam dan disimpan di dalam stor atau gudang. Maksudnya apabila stok ini adalah pelbagai produk yang kita khaskan, yang kita letakkan di dalam stor ataupun gudang, itu kita istilahkan sebagai stok. Stok perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan stok ada dan apabila dikehendaki. Dan akhirnya stok perlu disimpan dalam keadaan yang baik. Di mana kalau kita tengok stok ni berbeza. Ada stok yang memerlukan satu penghawa dingin yang baik. Ada satu stok yang memerlukan stok yang biasa. So ini perlu diambil perhatian oleh para peniaga. Seterusnya adalah berkaitan dengan bahan mentah. Kalau kita tengok kat sini ada pelbagai bahan mentah dalam gambar ini. Kita ada pelbagai ramuan untuk menghasilkan masakan. Ini juga kita panggil sebagai bahan mentah. Digunakan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan barang siap dan perlu diurus dengan teliti supaya tidak berlaku kerosakan pada bahan mentah sebelum diproses. So sangat-sangat penting. Maksudnya bila kita menghasilkan satu output yang berkualiti, input kita perlu berkualiti dan bahan mentah perlu berkualiti dengan baik. Dan akhirnya kebanyakan terdiri daripada sektor utama. Okey, kalau kita tengok jenis sumber yang seterusnya adalah produk siap. Produk siap di sini adalah sebuah kereta. Okey, sebuah kereta yang dihasilkan. So kita lihat kat sini barang akhir setelah siap diproses dan sedia untuk dijual di pasaran. Ianya terdiri daripada barang keperluan dan barang kehendak dan perlu diurus dengan sistematik bagi memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik. Okey, ini part yang sangat penting selalu masuk exam iaitu berkaitan dengan perlindungan insurans dan keselamatan. Yang pertama, prosedur mengurus sumber fizikal. Yang pertama adalah insurans kebakaran, melindungi bangunan, mesin, stok terkilang daripada kebakaran. Bila kita melihat pada aspek insurans dan keselamatan, insurans ini tujuannya untuk mengurangkan risiko berlakunya kebakaran. Okay, so kalau keselamatan ini contoh keselamatan bangunan yang baik seperti mesti ada alat pemadam api, CCTV, okay, mesti ada keselamatan yang sistematik. Insurans kecurian sebagai contoh,
Ia melindungi perniagaan daripada kehilangan atau kerosakan akibat rompakan atau kecurian, pelindungan wang dan penghantaran wang tertangguh. Semua bangunan yang hilang dilengkapi dengan alat pemadam api, kamera liter tertutup dan penggera serta laluan kecemasan. Poin ini dia meliputi keseluruhan berkaitan dengan prosedur perlindungan insurans dan keselamatan. Semua pekerja perlu diberi latihan yang betul untuk menggunakan mesin dan penghasilan produk. So kalau katakan kita ada satu kelengkapan yang baik tetapi latihan itu tidak diberikan kepada pekerja, ia tidak memberi apa-apa makna. So pekerja perlu diberikan latihan yang sehabis baik untuk mengenalikan keselamatan di dalam sesebuah bangunan. Yang seterusnya adalah penyelenggaraan diet baik pulih secara terancang, memastikan kelancaran produktiviti perniagaan. Sebab apa kita pilih servis ataupun biasa bahasa yang kita guna adalah berkaitan dengan servis. Sebab kita pilih servis untuk kita mengurangkan lagi kos kerosakan, peralatan ataupun kereta dan sebagainya. Menjamin pengeluaran dan keuntungan perniagaan, menyediakan jadual pemeriksaan. Ini sangat penting sebab jadual ni kita nak tengok adakah kita buat secara berkala ataupun tidak untuk kita punya mesin dan sebagainya. Tujuannya untuk memastikan kerosakan peralatan dapat dicegah sebelum peralatan rosak. Kerja-kerja pembaikan perlu dilaksanakan bagi membaiki peralatan yang bermasalah. Okey, kita ada yang kedua iaitu jenis dan tujuan sumber teknologi. Di sini sumber teknologi kita ada harta intelek. Apabila kita perhatikan gambar di sini, kita ada dua harta intelek. Yang pertama berkaitan dengan hasil seni, iaitu berkaitan dengan satu filem, iaitu trailer rasmi, iaitu pulanglah. Yang kedua adalah berkaitan dengan jam, yang saya tayangkan sebentar tadi. So kedua-dua ini merupakan harta intelek. Harta intelek merupakan satu kita panggil daya intelektual seseorang dalam menghasilkan sesuatu produk ataupun sesuatu inovasi. Jadi kita panggil harta intelek. Hasil kreativiti atau ciptaan dan daya intelektual seseorang itu kita panggil sebagai harta intelek. Menjaga penjagaan daripada ancaman cetak rompak, barang tiruan dan penyalahgunaan. Sebab ia melibatkan kepada idea, ia melibatkan kepada kita punya kreativiti. So benda ini perlu kita jaga dan kita santuni supaya tidak lepas ke tangan orang lain dan dia mengisytiharkan bahawa dia punya. Itu kita tak nak berlaku. That's why harta intelek perlu wujud dalam penghasilan sesuatu produk. Reka bentuk produk, lukisan, muzik dan filem. Ini contoh-contoh harta intelek yang dihasilkan oleh seseorang. Yang seterusnya adalah jenis tujuan sumber teknologi berkaitan dengan lesen perisian. Ianya wajib untuk kita ada lesen setiap perisian yang kita gunakan. Kerana apa? Perisian kita gunakan ciptaannya adalah daripada manusia. Daya fikir manusia dalam menghasilkan satu sistem. Jadi benda ini perlu ada lesen supaya kita mengiktiraf kedudukan ataupun idea yang dihasilkan oleh seseorang. Perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Ia merupakan satu perjanjian di mana kita perlu, bagaimana kita nak mengikat perjanjian. Kalau anak-anak mesti pernah dengar berkaitan dengan subscribe. Bila kita subscribe sesuatu itu, kita bayar kepada pemilik pencipta itu, kita akan ada tempoh. Tempoh untuk penggunaan. Bila tempoh penggunaan itu kita panggil sebagai perjanjian. Penggunaan lesen perisian tanpa lesen merupakan satu kesalahan. Ini yang perlu kita tekankan kepada anak-anak pelajar bahawa setiap apa yang kita guna tanpa kebenaran, ia adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Dan tujuan mengelakkan daripada disaman dan melindungi nama baik perniagaan. Seterusnya adalah berkaitan dengan kemahiran dan pengalaman. Kita faham bahawa asalnya sumber teknologi, harta intelek dan sebagainya adalah dari daya fikir seseorang itu. So seseorang itu daya fikir, just kita melihat kepada sumber manusia. So kemahiran dan pengalaman itu sangat penting dalam menghasilkan satu daya fikir ataupun harta intelektual yang baik. Perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna dan dia melihat juga kepada tujuan mengelakkan daripada disaman dan sebagainya. Ini prosedur mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi perniagaan yang kita lihat ianya adalah patent. Patent mudah saja, biasanya kita nak bezakan patent dengan kita panggil sebagai patent dengan hak cipta terpelihara. Patent merupakan reka bentuk sesuatu produk
Tak kira apa saja produk melibatkan satu reka bentuk, itu kita panggil sebagai pattern. So gambar yang saya tayangkan ini merupakan gambar kasut, okey, untuk mendaki Gunung Everest. Ia lain, reka bentuknya lain dengan kasut-kasut yang lain. So ini memberikan satu idea kepada kita untuk penghasilan kasut berkaitan dengan uh, untuk mendaki Gunung Everest sebagai contoh. Okey, harta intelektual, reka cipta sesuatu produk dan proses penghasilan sesuatu produk. Reka bentuk perlu dipatenkan mestilah belum dizahirkan oleh mana-mana pihak sebab ianya hasil daripada kita. Kalau kita hasilkan itu daripada mana pihak, kita boleh didakwa lah. Okey, patent penting bagi melindungi daripada undang-undang supaya idea kita tidak ditiru. Okey, yang penting kita daftar di bawah MyIPO. Okey, MyIPO ni lah kita panggil sebagai satu badan yang berupaya untuk yang berkuasa ataupun yang berperanan untuk mendaftar di bawahnya, itu berkaitan dengan patent. Dan pendaftaran patent di Malaysia hanya perlindungan di Malaysia sahaja dan reka bentuk kasut, kereta, telefon bimbit dan motosikal. Apa sahaja berkaitan dengan reka bentuk produk kita di bawah patent. Okey, so yang kedua adalah berkaitan dengan hak cipta terpelihara. Kalau kita tengok kat sini, ia merupakan satu lukisan yang memberikan maksud bahawa berlakunya pencemaran di dasar laut. Kalau kita tengok adalah setakat botol satu botol saja dia di permukaan, padahal di dasar itu terlalu banyak. Kita panggil pencemaran air. Itu maksud yang di sebaliknya. So hak cipta terpelihara dia merujuk pada hasil seni. Tak kira lah puisi ke, filem, lukisan dan sebagainya. Okay. Hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya dalam tempoh tertentu. Dia melibatkan karya. Okay. Dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Terpelihara 1987, dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya. Diberikan kepada ekspresi. Ekspresi is orang yang memberikan idea yang telah direkod atau idea yang dizahirkan. Tujuan adalah untuk melindungi hasil ciptaan supaya tidak salah guna untuk kepentingan pihak-pihak yang lain. Dan permohonan juga di bawah MyIPO dan karya, contoh karya adalah seperti karya sastra, filem, lukisan dan sebagainya. So apa perbezaan di antara kita panggil sebagai patent dan hak cipta terpelihara? Kalau patent ini, ia adalah lebih pada reka bentuk. Tetapi kalau hak cipta terpelihara, dia lebih pada hasil seni. Namun persamaannya sama seperti daftar di bawah MyIPO, dilindungi undang-undang dan sebagainya. Okey, ini merupakan harta intelek daripada pelajar saya di mana kami mereka satu makanan secara sendiri. Okey, di mana pelajar mencipta satu idea dan melukiskan idea tersebut. Okey, ini contohlah hasil pelajar patent bagi pelajar saya. So perniagaan berasaskan produk, contohnya kita tengok pada syarikat biskut rangup. Okay, semua fizikal yang ada seperti mesin pengandun, lepas tu bahan mentah, lepas tu kita ada biskut rangup, lepas tu kita ada kilang. Ini semua fizikal, okay, bagi kita panggil sebagai satu syarikat yang menghasilkan biskut. Lepas tu bagaimana dengan prosedur mengurus dia untuk syarikat biskut rangup ini? Yang pertama, melindungi syarikat daripada pelbagai kecurian dan kebakaran. Seterusnya, penyelenggaraan kilang, permis, mesin dan peralatan. Dan perniagaan biskut rangup ini, apa sumber teknologinya? Kemahiran mencipta resipi biskut. Itu kita panggil connection di antara sumber fizikal dan sumber teknologi. Kalau sumber teknologi, kemahiran mencipta ataupun resipi. Lepas tu, kemahiran mengendalikan mesin dan peralatan teknologi yang tinggi dan pelindungan harta intelek dan resipi biskut. Dan akhirnya, dia perlu daftar di bawah MyIPO supaya produknya tidak ditiru. Bagaimana dengan syarikat servis motor Azhar? Semua fizikalnya adalah seperti alat menukar tayar, lepas tu alat baiki motor, stok tayar dan bengkel. Bagaimana dengan prosedur mengurus dia? Insurans kemalangan, insurans kebakaran, penyelenggaraan alat menukar tayar dan alat untuk membaiki motor. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.